Hadirin sekalian, ketibaan Naib Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia bersama Profesor Ulung Dato' Dr. Syamsul Amri Baharudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bagi memberkati bicara persada kita pada petang yang berbahagia ini, majlis dimulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bicara persada ke-13, anjuran bersama Institut Kajian Etnik kita, Jabatan Chancellery dengan kerjasama UKM Pakarunding akan dimulakan dengan suatu persembahan multimedia buat tatapan kita semua. Marilah sama-sama kita saksikan sebuah hasil karya multimedia yang berjudul UKM Pendaulat Amanah Negara. Hadirin sekalian, ungkapan UKM Pendaulat Amanah Negara adalah suatu ungkapan baru. Ungkapan yang telah diketengahkan oleh pimpinan UKM pada awal 2014. Semua kita telah menerima ungkapan ini sebagai satu inisiatif yang menyegarkan semula kesedaran seluruh warga universiti. Dan apabila kita memijakkan kaki di sebuah universiti yang dinamakan Universiti Kebangsaan Malaysia, akan tersematlah di sanubari kita semua. Universiti inilah pembela dan pendaulat negara. Kita bersyukur kerana bersama-sama kita Profesor Ulung Dato' Dr. Syamsul Amri
yang telah bersama-sama dengan UKM sekian lamanya akan mengupas dan menelusuri ungkapan ini dalam bicara persada. Hadirin sekalian, sama-sama kita amati apa yang ingin dibicarakan dan disampaikan buat kita semua. Tanpa melengahkan masa, dengan segala hormatnya, saya mempersilakan Profesor Ulung, Dato' Dr. Syamsul Amri bagi menghuraikan sebuah tajuk Bicara Persada UKM Pendaulat Amanah Negara, suatu tafsiran. Majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya agak kekok sikit membelakang orang lah. Bukan adat orang Melayu membelakangkan orang. Tapi oleh kerana fashion moden ni kita terpaksa lah. Ya. Jadi saya terpaksa membuntutkan stage. Ya. Sebenarnya bila saya diundang hanya 2 minggu lalu untuk menyampaikan ucapan ataupun syarahan ataupun perbincangan ini, sebenarnya untuk beberapa malam saya tak boleh tidur ataupun tidur berdiri. Memikirkan apa yang berada dalam fikiran Datuk Azlan semasa dia menggarap ini. Kerana cabaran yang dihadapinya ialah diisytiharkan sebagai Naib Chancellor 6 bulan sebelum jadi Naib Chancellor. Jadi maknanya dia telah diberi peluang. Berbanding dengan Naib Chancellor sebelum ini, beliau adalah satu-satu Naib Chancellor dia dah tahu lebih awal yang dia jadi Naib Chancellor. Jadi maknanya sebagai seorang ahli ekonomi yang berwibawa, dia telah merancang macam-macam hal dalam kepala dia. Keluar satu-satu, ada yang gambar semut, ada yang gambar labah, satu-satu keluar. Tapi yang paling besar sekali ialah UKM Pendaulat Amanat Negara. Ramai orang yang berfikir itu grandios, besar sangatlah istilah ini. Megah sangat bunyinya. Tetapi bila saya fikirkan balik, kerana saya juga ada mempersenda-sendakannya di belakang dia kan. Saya mengakulah. Ya. Apa maksud dia ni? Dia faham ke apa dia cakap ni? Saya kata. Tetapi bila saya fikirkan, dengan penglibatannya dalam perancangan pembangunan negara, kemudian ke Harvard University, bertemu dengan bijak pandai seluruh dunia, mesti ada sesuatu di sebalik apa yang disampaikannya, bukannya hanya satu kenyataan kosong. Jadi saya terpaksa kupas. Bila kupas inilah yang membuat saya sangat sukar. Kerana ada 2 bahagian yang saya perlu kupas. Bahagian pertama ialah tentang konsep dan perkataan negara ini. Kerana semua orang pakai istilah negara ini. Ya? Dan yang keduanya bagaimana dan kedudukan UKM dalam negara. Jadi ini yang saya cuba garap dan sampaikan hari ini. Tafsiran saya mengenai UKM Pendaulat Amanah Negara. Kerana rasa saya tanpa konsep ini, iaitu konsep negara, kita tak boleh faham apa dia yang nak kita daulatkan, apa dia yang diamanahkan kepada kita. Jadi maknanya saya nak bincang dulu konsep negara ini. Biarlah orang sains politik yang pandai-pandai ni nak komen, tak apalah dia nak komen kemudian. Saya tengok ramai orang sains politik gerun, saya juga tengok tadi kan. Daripada Jabatan Sains Politik, ada yang daripada Sabah pun ada saya nampak sini, UMS kan. Jadi pada saya, biar saya huraikan apa yang saya fahami dengan konsep negara ini. Ya. Apa tak berjalan ni? Dah. Dia makin pakai telunjuk je. Ada 3 konsep yang selalu bermain di bibir kita, iaitu konsep negeri, negeri sembilan, negara, state, dan bangsa, nation. Dia ini merupakan 3 perkataan, negara, negeri, negara, bangsa. Ini dalam tiap hari dalam surat khabar, dalam website, dalam sosial media ini, semua orang nak guna dalam perkataan ini. Tanpa mengetahui apa dia, tapi diguna juga.
makna dan kegunaan harian dia lain daripada konsep yang kita belajar di universiti dan juga dalam ilmiah lain. Kerana pengisian konsep ini ada sejarahnya. Maknanya, kalau kita dijajah dan sebelum merdeka, apa makna negeri? Negeri-negeri Melayu. Maknanya, tak ada negara ketika itu, tak ada bangsa ketika itu. Ada bangsa, tapi kaum artinya. Jadi, dalam menggunakan istilah ni atau tiga konsep ini, negeri, negara, bangsa, kita senantiasa kekeliruan dan juga menggunakannya interchangeably, tukar-tukarlah. Tak boleh pakai negeri, pakai bangsa, tak boleh pakai bangsa, pakai negara. Jadi dalam UKM ni macam mana kita pakai ni istilah ni? Jadi itu sebabnya saya terpaksa kupas istilah ini dahulu sebelum saya dapat mengupas dan mentafsir apa yang Datuk Bisi kita anjurkan untuk UKM. Ya, okey. Sebenarnya konsep negara, okey, konsep negara bangsa ini bukannya asalnya di Malaysia. Asalnya lah di Eropah, pengalaman Eropah berperang, dia tidak tentu sempadan dan sebagainya, sehingga sampai satu ketika mereka terpaksa selepas berperang, terutamanya di Jerman Utara, Westphalia nama kawasan itu, mereka ada perjanjian menyatakan kita kena tentukan mana sempadan. Kalau tidak kan semua kita nak claim. Jadi bila kita guna perkataan negara dalam bahasa Inggerisnya state, dia ada tiga elemen dalam state itu. Yang pertamanya territoriality, kawasan wilayah. Yang keduanya rule of law, macam perlembagaan, undang-undang. Dan yang ketiganya ialah citizenship. Citizenship itu ialah kerakyatan kewarganegaraan. Dan kewarganegaraan itu ada dua makna. Satu, dari segi undang-undang. Itu yang bawa pasport, bawa IC, surat beranak, itu semua kewarganegaraan segi undang-undang. Tapi satu lagi kewarganegaraan itu ialah ahli atau warga kepada komuniti. Warga UKM. Ini juga erti kewarganegaraan itu. Bukannya kewarganegaraan itu keluar dalam pasport atau IC saja. Kewarganegaraan itu menjadi warga sesuatu komuniti. Negara itu satu komuniti. Jadi dalam tu ada bangsa. Apa yang berlaku di Eropah ialah kalau katakan Jerman itu, dalam Jerman itu semuanya orang Jerman. Keturunan Jerman. Malah salah satu dalam perlembagaan Jerman itu ialah nak jadi Jerman ni mesti ada darah Jerman. Saya tak tahu macam mana darah Jerman ni, tapi mesti ada darah Jerman. Jadi orang Turki tak boleh jadi rakyat Jerman, main bola boleh, tapi jadi rakyat tak boleh. Ini hebatnya Jerman. Perancis boleh main bola, boleh jadi rakyat, tapi mesti cakap Perancis, jangan cakap Melayu. Atau cakap bahasa Inggeris dia tak mau. Tapi kalau pergi juga cakap juga Melayu dia tahan lah, dia boleh terima. Pasal dia sendiri tak faham, kita pun tak faham apa dia cakap. Itu pengalaman saya lah, siapa pergi Perancis, pergi Paris, tahulah dia pengalaman ni kan. Jadi saya bayangkan ketika itu di Eropah, bila sebut negara, state, dalam tu bangsa. Bangsa itu ialah pertemuan, perkongsian macam-macam kebudayaan yang menggunakan bahasa. Itu timbulnya satu bahasa, satu bangsa, satu negara. Jadi kesatuan dan perkongsian bahasa kebudayaan ini menjadikan negara itu ada bangsanya. Ada bangsanya. Jadi bangsa Perancis, bangsa Jerman. Soalnya, di sinilah yang saya nak pertikaikan dalam kajian saya selama 40 tahun ni. Di bekas tanah jajahan Eropah seperti tanah jajahan Perancis, Belanda, Jerman, Spanyol, Portugis, negara bangsa di tempat ini tidak ada. Yang ada negara saja. Sebab apa? Pemerintah kolonial akan hanya meninggalkan governance kolonial. Undang-undang tanah, undang-undang macam-macam, undang-undang adat dan sebagainya ditinggalkan. Tapi bangsa tak ada. Bangsa dipulangkannya. Jadi kita mewarisi negara yang ditinggalkan oleh Eropah. Itulah atas hasutan. Itu dikatakan ini kolonial. Saya kata semua kolonial di Malaysia ini. Bukan hanya harta hasutan. Konsep negara yang kita ada pun adalah kolonial. Jadi kalau kita kata hanya akta hasutan saja kerana dia nak menang kempen, dia kata harta hasutan ni ialah kolonial. Saya kata bukan akta hasutan saja kolonial. Jadi banyak yang kita warisi itu termasuk cara kita membina universiti, cara kita mentadbir,
Kalau pergi mahkamah, ini peguam ramai kan? Ramai lagi merujuk pada kes-kes India tahun 1848. Apa halnya kes India 1848? Kerana kita merujuk kepada pengalaman India dan kuasa kolonial di India dalam kes yang sama. So, jadi pada saya ini tidak ganjil apabila kita merujuk pada kes-kes ini. Kerana saya bayangkan negara kita, apa dia punya yang kita kongsikan. Kita kongsikan mengenai apa negara? Kita kongsi mengenai, pertamanya mengenai undang-undang, perlembagaan, kemudian kita kongsi juga mengenai pengagihan kuasa, judiciary, legislatif, eksekutif. Tapi bangsa tak ada. Jadi apa yang ada di negara seperti Malaysia ni? Itu yang saya katakan. Ni siapa pula mengalih cepat sangat ni? Ondo sikit, ondo. Lagi sikit lagi. Okey. Dia ingat saya tak nampak ke belakang tu. Dia tak tahu saya ada mata ke belakang tu. Saya nampak dia bergerak je kan. Jadi saya menghujahkan, ini semua tulisan saya semenjak 1995-96, menghujahkan bahawa negara seperti Malaysia, ada negara tak ada bangsa. Belum lagi pilih apa yang bangsa yang kita nak. Belum dapat kita capai. Yang ada negara bangsa ini contohnya Brunei. Brunei dengan MIB, Melayu Islam Beraja. Dia ada. Dia 200,000 orang kan. Jadi bolehlah dia paksa semua orang. Tapi Malaysia nak paksa-paksa, tak boleh. Jadi apa yang berlaku ialah ada bangsa tanpa negara. Di Filipina bangsa Moro. Bangsa Moro, dan di Kurdistan bangsa Kurdish ataupun Kurdish Nation. So jadi ini pemahaman ni kita kena jelas bila kita translate bahasa Inggeris ke bahasa Melayu. Negara artinya state, nation bangsa. Jadi di Malaysia ni negara ada, bangsa masih lagi kita nak cipta. Itu sebabnya Tun Mahathir 1991 mencadangkan bahawa negara bangsa kita ialah bangsa Malaysia. Dan ada 9 cabaran. Tetapi Lee Kuan Yew tahun 63 dah mencadangkan bangsa Malaysia, Malaysian Malaysia. Kemudian kalau kita tengok Bustamam dan rakan-rakannya, Dr. Burhanuddin mencadangkan Melayu Raya sebagai bangsa. Pas Parti Islam dan golongan Islami sampai sekarang masih lagi Islamic State. Jadi maknanya dalam konteks mencipta bangsa ni kita masih lagi berhujah antara satu sama lain. Jadi ada golongan yang mencadangkan bangsa dia ini. Ada golongan A, ada B, ada C, ada D. Jadi apa yang berlaku di negara kita ialah kerajaan atau negara tadi, state tadi, the Malaysian state, menerima salah satu daripada konsep bangsa itu bangsa Malaysia. Jadi maknanya walaupun kerajaan menerima bangsa Malaysia, berbelanja beratus ribu ringgit untuk kempen bangsa Malaysia, menyanyi lagu bangsa Malaysia, menari bangsa Malaysia dan macam-macam lagi restoran bangsa Malaysia. Kemudian ada pula satu Malaysia diikat dengan konsep bangsa Malaysia. Sebenarnya kita masih lagi mencari kata itu dan kata putus itu. Jadi maknanya perjuangan bangsa itu belum selesai dan belum sudah. Ini dari segi konsep lah yang saya faham apa yang berlaku di negara ini. Sehingga bulan lalu ada yang mencadangkan supaya Sabah ini keluar daripada Malaysia. Jadi maknanya ada kelompok dalam negara kita ini tidak bersetuju dengan konsep bangsa Malaysia itu. Itu sebabnya timbul dulu ada yang mengatakan bangsa Malaysia itu kesaksamankah? Adakah semuanya sama? Risau juga sekelompok, terutamanya kaum Melayu merasakan ini akan menjadikan keadaan mereka susah dan tidak memudahkan pelancaran dasar ekonomi baru dan sebagainya. Jadi ada perdebatan. Jadi maknanya di Malaysia kita ada negara, tapi kita ada bangsa yang kita tahu versi kerajaan dan versi orang lain. Banyak versi. Itu sebabnya dalam blog tu macam-macam versi lah. Saya mau negara saya yang begini. Jadi kalau kita baca media sosial, penyuaraan tentang bentuk negara jelas, tapi penyuaraan tentang bentuk bangsa masih lagi di contested atau didebatkan. Ini tak berarti kita bersetuju ke, saya menyokong ke, tak menyokong ke, membangkang
bangsa Malaysia, itu bukan maksud saya. Maksud saya adalah untuk mengupas bagaimana kita melihat sendiri konsep ini yang kita alami tanpa kita sedari bahawa sebenarnya kita masih lagi belum bersetuju dengan bentuk bangsa yang kita nak itu. Jadi kita tanya lain orang, lain dia punya. Kita tanya sastrawan kan, lain lagi. Ya? Dan sastrawan tu bukan sama-sama. Ada yang begini, ada yang begitu kan. Dia menulis macam-macam mengenai bangsa. Kita tanya orang sains kan, lain lagi. Dia melihat bangsa itu sebagai sesuatu yang boleh membangunkan sains dan teknologi. Jadi perdebatan itu berlaku bukan hanya di Malaysia, di Singapura pun berlaku. Lee Kuan Yew kata, we don't need a nation, we have already a state. It's functioning, it's successful, berjaya. Apa perlu nation, kata dia. Jadi itu sebabnya 35% orang Singapura sekarang lah rakyat pekerja dari China. 35% of Singapore's population rakyat daripada negeri China. Kerana mereka tak pentingkan soal bangsa. Yang pentingnya ialah bagaimana mereka ini boleh menyumbang kepada kemajuan ekonomi Singapura. So, jadi ada orang kata Singapura ni a nation of economic ataupun macam-macam lagi label yang kita gunakan. Jadi dalam konteks ini saya bertanya, ini yang timbul isunya, ya, saya bertanya, siapa yang buat ni? Ya. Tak on? Oh, lagi teruk nampak bunyi. On tadi tapi kemudian. So ini yang saya hujahkan. Kalau tiada, kerana kita ada warisan dari penjajah itu state atau negara, tapi kita tak ada warisan bangsa. Kita tidak ditinggalkan sebagai salah satu warisan daripada Inggeris bangsa Malaysia. Tak ada. Itu sebabnya dalam perjuangan nasionalis Melayu ada 3 ataupun 4 cara berfikir apakah bangsa idaman yang diinginkan, ya. Jadi yang ada ialah kita ada territory, kita ada rule of law, ada citizenship, ada sistem governance kita, ada judiciary, legislative, executive, perundangan maksudnya, parlimen dan sebagainya kita ada. Kemudian kita ada eksekutif, kita ada kabinet kita ada kehakiman kita. Jadi ini adalah warisan daripada penjajah. Tapi bila kita tanya, apakah penjajah tinggalkan sebagai warisan bangsa? Ini timbul masalah. Bahasa? Oh, bahasa Inggeris. Kalau ditinggalkan. Itu sebabnya timbul soal nak membangunkan dan menggunakan bahasa Melayu. Jadi maknanya kalau bahasa menjadi tunjang bahasa, di Malaysia masih dipertikaikan. Adakah bahasa Melayu? Perlembagaan kata bahasa Melayu. Tapi ada perbincangan mengenainya yang mengatakan baik bahasa Melayu, tapi dari segi praktikalnya harus bahasa Inggeris. So, jadi perdebatan ini terus berlaku. Kalau kita kata pendidikan, kita tak ada satu sistem pendidikan macam di Jerman. Kita ada macam-macam bahasa pengantar. Kalau darjah 1, dia ada 5 bahasa pengantar. Kita boleh pilih. Dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Tamil, bahasa Mandarin, ataupun bahasa Melayu dan Arab. Itu sekolah agama. Jadi pada saya, pilihan yang mengatakan bahasa itu sebagai dasar pembinaan bangsa, dari segi perlembagaan betul. Tapi dari segi setiap hari dalam pilihan ibu bapa, masih lagi terbuka. You boleh terbuka. Mana nak pergi? Pilihlah sekolah mana nak pergi. Sekolah Tamil ke? Nasib baik saya dulu tak dihantar sekolah Tamil. Dihantar sekolah Inggeris, adik saya dihantar sekolah Cina. Kalau ada seorang lagi, mungkin dihantar, tak tahulah sekolah mana dia hantar. Maknanya apa? Until today, sampai sekarang, tuan-tuan dan perempuan terbuka nak hantar anak mana-mana, darjah 1. Ini dia yang saya katakan, tidak ada warisan bangsa itu. Bangsa itu tidak ditinggalkan oleh Inggeris. Kalau kita kata bahasa sebagai pendukung bangsa, di Malaysia ada pelbagai bahasa. Malah diinstitusikan dengan sistem persekolahan. Jadi ini yang kita berhadapan, ya. Kemudian konsep bangsa ini terbuka pada saya di Malaysia ini. Itu sebabnya saya timbulkan satu istilah
yang wujud itu bangsa idaman. Ini dulu saya pernah berdebat dengan arwah Rustam Ihsani mengenai konsep ini. Dia menulis thesis MA dia mengenai the Malay left. Itu dari segi bapaknya Bos Tamam dan rakan-rakan Dr. Baharudin. Dia menceritakan bagaimana the Malay left mahukan Melayu Raya, iaitu gabungan Malaysia dan Indonesia ketika itu. Itulah dia bangsa yang dikira, kerana semuanya menggunakan bahasa Melayu. Jadi barulah satu bangsa, satu bahasa, satu negara. Ya. Jadi pra-kemerdekaan. Kemudian kita ada Malaysia. Semua orang tahu bahawa Lee Kuan Yew tahun 63 telah menganjurkan konsep Malaysia. Kemudian tahun 91 Tun Mahathir menganjurkan bangsa Malaysia dan wawasan 2020. Kemudian 2009 sebelum jadi Perdana Menteri lagi, Datuk Seri Najib telah pun menganjurkan konsep satu Malaysia yang berteraskan bangsa Malaysia. So apa artinya sini? Artinya kita terus menerus membuat imajinasi apa yang bangsa yang aku nak ni. Jadi bila kita izinkan proses mengimajinasi negara itu, maknanya semua orang akan mengatakan, okey, saya nak belajar ni, saya nak perjuangkan, apakah akhirnya yang nak saya perjuangkan. Jadi ini pada saya yang menyebabkan kita masih lagi belum menemukan bangsa yang kita ingin dan idamkan itu. Malah saya dapati, kalau saya baca media sosial ini, perjuangan dan contestation, perdebatan mengenai bangsa ini sangat kuat dalam media sosial. Mereka mengatakan begini, tak bersetuju. Ada yang mengatakan kita mesti ajar sekolah semua satu sekolah saja. Ada yang mengatakan tak boleh satu sekolah, mesti ada macam-macam sekolah. Jadi ini perdebatan yang saya rasa tak memungkinkan kita mencapai satu persetujuan. Apatah lagi kalau diartikulasikan dalam bidang politik, pilihan raya dan sebagainya, kesatuan ini ternyata ada perbezaan yang sangat besar. Jadi ini yang saya rasa menjadikan isu di negara kita setakat ini. Soalnya, di manakah kedudukan UKM dalam konteks negara bangsa? Ini sebabnya yang membuatkan saya tak tidur, tak nak memikirkan ini. Jadi bila nak memikirkan ini, kena fikir yang tadi. Tanya yang tadi sebelum saya boleh cakap tentang ini. Jadi saya katakan begini, izinkan saya menterjemah. Depan tu kata UKM pendaulat amanah negara. Dalam bahasa Inggerisnya UKM the custodian atau the guardian of the state. Maka UKM bukan the guardian of the nation dalam pengertian ini. Dalam pengertian ini. Kerana nation kita itu, apa nation yang kita guardian tu? Tetapi negara Malaysia menganjurkan versi bangsa ianya sendiri, iaitu bangsa Malaysia. Itu yang kerajaan anjurkan. Jadi UKM adalah pendaulat amanah negara dan versi bangsanya. Itu yang saya faham. Negara Malaysia ada versi negara bangsanya sendiri. Dan ada orang tak setuju versi itu. Tapi negara nak pakai versi itu. Jadi UKM sekarang adalah the custodian guardian of the state and its version of the nation. Itu dia. Itu faham saya lah. Mana orang sains politik, kalau tak betul cakap dengan saya boleh betulkan. 2 malam tak tidur. PC kata 2 malam tak tidur. Saya dah berapa malam tak tidur dah, dia tak tahu. Memikirkan ni supaya saya betul sebut ni tak. Kalau tak sebutkan, saya tak puas hati. Kalau sebutkan, ada yang tak puas hati. Jadi macam mana cerita dia? So itu sebabnya saya merasakan terpaksa juga saya jelaskan perdebatan akademik dan ilmiah mengenai konsep ini. Kalau tidak, saya tak boleh terus cakap macam ni kerana tak ada asas. Jadi pada saya sekarang, UKM ini jelas. We are the custodian of the state. Tidak ada orang yang boleh menafikan. Jadi maknanya bila kita guna dalam bahasa Melayu, ini masalah jurang bahasa Melayu dan Inggeris ni. Bila kita guna dalam bahasa Melayu, tepat. UKM pendaulat amanah negara. UKM the custodian or guardian, sebab ada juga orang kata guardian ni, dia kata security guard. Saya kata tak. Guardian ni maknanya orang yang berwibawa, saya kata. The custodian of the state.
Dan bangsa yang kita terima itulah bangsa yang dianjurkan oleh negara. Dalam istilah hari sehari-harian kita ialah kerajaan lah. Jadi itulah UKM. Now, saya takut lupa kan, dah 3 jam kan. Jadi dalam konteks ini UKM sangat unik. Bukan kerana saya ini dah dekat 40 tahun, tidak. Dan memujinya bukan kerana saya suka UKM. Tapi saya rasa ini memang unik. Kerana ini kita lupa. Saya nak tunjuk nanti macam mana kita lupa identiti kita. UKM yang saya tahu bila saya masuk tahun 76, 5 bulan Mei, saya tahu Universiti Kebangsaan. Tapi sekarang baru saya rasa balik Universiti Kebangsaan. Mengapa saya mengatakan baru sekarang saya rasa balik Universiti Kebangsaan? Kerana ciri-ciri Universiti Kebangsaan itu sebagai Universiti Kebangsaan, a national university, kita ada 3 ciri yang kita kena pegang, yang meletakkan kita sebagai Universiti Kebangsaan. Kalau kita tak ada ciri ini, kita tak Universiti Kebangsaan. Di manakah para pentadbir nampak dia dalam ini? Di manakah para pelajar nampak dia dalam ini? Di manakah pensyarah yang nampak Universiti Kebangsaan ini? Ini dia isunya sekarang. Kalau saya berhenti tengah jalan tu, tanya security guard pun dia pun tak tahu apa benda tu, kata dia. Katanya berhenti student pun tanya, apa Universiti Kebangsaan ni? Yalah, saya dah lama sini. Saya tanya lain, jawabnya lain. Jadi pada saya, ciri Universiti Kebangsaan ni 3. Universiti yang menggunakan bahasa Melayu. Ini dalam kita punya constitution, dalam kertas kerja menubuhkan Universiti Kebangsaan, dalam buku yang arwah Ali Kamaruddin tulis. 3 ini adalah perkara yang sangat mendasari kewujudan kita. Maka kita diberi gelaran The National University kerana 3 perkara ini. Pertama, universiti yang menggunakan bahasa Melayu, iaitu bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantarnya. Kedua, kursus dan pendidikan yang diutamakan adalah lapangan. Dia tak guna perkataan bidang ketika itu, iaitu lapangan. Lapangan yang secara langsung memberikan faedah yang besar kepada pembangunan negara. Yang ketiga, terbuka kepada semua warga negara dari segala bangsa asalkan mereka tertakluk kepada kehendak universiti. Okey, kita tengok apa yang berlaku. Saya nak nilai satu persatu. Ringkaslah, kena panjang kan, you bacalah dalam tu. Pada saya mula daripada nombor 3. Sebab apa? Nombor 3 ni mungkin kita tak tension lagi kan. Bila sampai nombor 1 kan langsung tension. Ciri yang ketiga tu sebenarnya ciri yang pertama, salah type. Bila buat sendiri tak buat oleh RA ni tak cantik betul dia. Sebab ni buat tergesa-gesa selepas jumpa EPU nak menghalalkan UKM Institut Kajian Etnik ni jadi Institut Kebangsaan tahun depan. Tadi kita kena defend kita punya position. Jadi balik tu saya pun buat setengah lelap setengah jaga kan. Ciri ketiga iaitu tentang student. Sebenarnya kita dah capai malah lebih daripada itu. Kerana student kita dah antarabangsa mungkin ramai dah. Kalau kita katakan warga negara jadi student kita lebih daripada itu. So maknanya ciri ketiga sebagai Universiti Kebangsaan itu kita sudah capai dan lebih daripada itu. Jadi dari segi itu kita tak banyak cerewet lah. Yang susahnya ialah nombor 2 dan nombor 1. Nombor 2 ni yang paling susah. Kerana apa? Kerana tafsiran apa itu universiti berubah. Bila berubah tafsiran universiti, berubah organisasi, berubah pengertian kepimpinan, berubah pentadbiran, keuangan dan sebagainya, maka perubahan ini saya anggap sebagai daripada Menara Gading ke Pelabuhan Entrepot. Kalau dulu universiti ini Menara Gading, semua orang nak pergi situ, ilmu kerana ilmu. Semua orang dianggap kesarjanaannya luar biasa ataupun biasa di luar, tak kira lah di mana. Kalau dia keluar negeri selalu kan. Jadi Menara Gading. Jadi dianggap sebagai puncak yang kita, satu idealisme yang mesti kita capai. Sekarang dengan ada konsep lifelong learning, BA keluar. Lepas 6 tahun bosan, balik datang balik ambil buat MA. Lepas 5 tahun bosan ambil diploma. Lepas tu ambil lagi. Kerjanya macam perulaya, keluar masuk, keluar masuk. Itulah sebabnya universiti sekarang dah jadi apa? Dah jadi pelabuhan. Orang tu belayar keluar, balik. Keluar, balik. Nak ambil ijazah baru, tukar kapal baru, tukar macam-macam lah. Nak memperbaharui
sesuai dengan perkembangan global. Jadi dalam konteks itu kita buat macam-macam perubahan baru, iaitu misalnya mengkorporatkan universiti tahun 1993 kalau tak silap saya. Itu pendemokrasian pengambilan student dan sebagainya. Ini yang kita saksikan. Jadi proses ini telah mengubah universiti bukan lagi menara gading. Jadi kesarjanaan itu sudah ada tambahan kesarjanaan dan profesionalisme. Tidak lagi kesarjanaan semata-mata, profesionalisme. Itu sebabnya ada mungkin saya ingat arwah Ni Rashid dulu kita berdebat tentang nak memperkenalkan DBA, Doctor of Business Administration. PhD Business Administration ada, Doctor of Business Administration pun ada. Saya kata apa perlunya DBA ni? Kita sekarang di universiti bukan hanya kesarjanaan tetapi juga profesionalism. Saya ingat lagi dalam Senat kita bincang hal tu dan dia menghuraikan perlunya DBA untuk diluluskan di dalam Senat. So maknanya kita dah mengubah pengertian universiti itu sebagai menara gading yang kesarjanaan itu kepada profesionalisme. Bila profesionalisme itu yang mula perahu keluar masuk tu. Dia pergi nak kelulusan human HRD, dia masuk, dia keluar, dia masuk. Jadi seorang tu boleh mengumpulkan 2-3 ijazah. Kerana itu mungkin diperlukan untuk jawatan-jawatan baru yang memerlukan profesionalisme ini. Saya tak bayangkan setiap engineer yang nak jadi pengarah koperasi itu yang tak ambil MBA mana-mana. Mesti dia kena ambil MBA. Kerana kalau tidak dia tak naik pangkat jadi ketua whatever lah operasi untuk oil and gas ke apa oil and gas ke. Saya tengok dalam Petronas tu semuanya ada MBA. Walaupun semuanya engineer dulu. Terpaksa juga. Jadi maknanya gabungan antara ilmu sains dan ilmu sosial itu terpaksa diwujudkan untuk kebolehan itu. Jadi universiti berubah. Sayangnya yang dikorporatkan ialah pentadbiran tapi tak gaji. Gaji takut lama lagi. Tuan Haji Rashid, gaji kita lama lagi kan? Jadi maknanya kita dikehendaki menjadi profesional. Bila istilah korporat digunakan, orang universiti ini sebelum ISS Corpus, jangan marah dengan ISS Corpus ni. Di sebelum ISS Corpus tu, perkataan profesional itu sebenarnya sudah menganjurkan bahawa dalam universiti bukan hanya tulis buku ini, mesti ada benda di luar. Itu sebabnya UKM menubuhkan macam-macam untuk berniaga di luar, konsultansi dan sebagainya. Kerana apa? Kerana memenuhi tuntutan profesional itu. Maka begitulah juga tersebut dari segi keuangan. Mesti ada 30% cari sendiri duit tu. Tak boleh daripada UKM, daripada kerajaan saja. Akibat daripada pengkorporatan itu. Jadi ini semua adalah bentuk baru. Jadi Engku Aziz ni tak terfikir benda ni dulu. Dia tak ada masa Universiti Melaya, dia tak fikir ni. Dia tak perlu fikir. Lagipun dia satu universiti ya kan, tak payah fikirlah, tak ada perlawanan kan. Kita pula 20. Bayangkan naik chancellor pergi mesyuarat. Semua bawa senjata masing-masing kan. Nak dapat duit lebih. So saya bayangkan perubahan ini sangat besar. Tapi kita kekal universiti kebangsaan. Yang berubah adalah model dalam universiti. Tapi kebangsaannya kekal. Tapi bila kita perkenalkan konsep universiti penyelidikan, itulah mulanya universiti kebangsaan itu tenggelam dalam universiti penyelidikan itu. Kerana mengejar penyelidikan, mengejar duitnya. Pentadbiran jenis baru. Jadi maknanya ada pengkorporatan, tapi pengkorporatan itu dipantaskan daripada 10 batu sejam ke 50 batu ke 60 batu. Itu yang banyak tertinggal tu. Jadi nak laju tu naik kereta Scopus, kereta ISI, dia laju je pergi dulu. Kalau naik motosikal atau basikal dalam Fakulti Sains Sosial atau Institut Kajian Etnik, dia tinggal belakang. So jadi ada satu wahana baru, Universiti Pendidikan. Bila Universiti Pendidikan ni, dia mula diracik-racik segala kriteria tu. Jadi orang tak nampak yang gambaran besar tu, nampak yang kecil je. Jadi semua orang risau tentang tak dapat ni, berapa poin ni, hujung ni, KPI, macam-macam lagi. Mulalah mimpi KPI. Mengigaukan ISI. Demam Scopus. Tiap kali kita jumpa tak ada cerita lain.
Tak ada cerita lain. Selama 5 tahun di UKM, saya tak boleh dengar pergi kedai mamak di mana keliling UKM ni, ISI Scopus akan keluar dengan sendirinya. Begitulah kemarukan kita dengan konsep ini. Tak ada masalah, saya bukan memburukkan, tapi saya menggambarkan ada dua persepsi. Satu, kegembiraan, tapi yang banyak kegundahan. Kegundahan, kerisauan. Saya tak ada kaitan, saya tak kaji pula kaitan dengan IJN perkara ni kan. Saya tak sampai ke situ taraf pendidikan saya kan. Kalau saya buat mungkin ada kaitan. Ataupun HUKM. Siapa HUKM ni boleh bantu saya kan. Bila naik je istilah ayat saya, berapa orang masuk. Nombor satu daripada Fakulti Sains Sosial. Jadi ini atau bidang sains sosial, bukan fakulti ya, bidang sains sosial. Marah dekan ni kalau ada kan. Ya. So jadi saya bayangkan perubahan ini besar. Perubahan ini bukan hanya mewarnakan ilmu, tapi mewarnakan lifestyle, cara kita berlagak sebagai ahli akademik itu dah lain. Berbincang pun lain. Wacana akademik pun lain. Mana yang kurang ISI Scopus tu lari je balik tiang menyuruh. Orang dah tahu kan. Jadi tak tahu pun dia merasa kecil, kerdil. Jadi ini impak dia. Jadi saya bertanya, di manakah universiti kebangsaan dalam universiti penyelidikan? Ini yang saya tanya. Sudah lupakah kita universiti kebangsaan? Jadi ketika itu saya kerap bertanya, tapi tak ada yang nak menjawab kan. Kita sekarang ni heboh tengah universiti penyelidikan, jangan sebut-sebut hal itu. Tapi kita nama kita universiti kebangsaan. Kalau kita nama universiti kebangsaan, mana kebangsaan, universiti kebangsaan itu? Adakah kita lupakan universiti kebangsaan kerana nak jadi macam Harvard, kita lupakan universiti kebangsaan? Itu soalnya, bukannya nak memburukkan universiti Harvard, tidak. Cuma universiti ni dah macam automatik. Sebut Harvard je mesti high class kan? Itu sebabnya t-shirt pun ada jual Harvard kata dia kat Kajang. So jadi saya bayangkan universiti penyelidikan ini telah menenggelamkan, ini saya punya hujah, you tak setuju tak apa, menenggelamkan universiti kebangsaan itu. Itu sebabnya universiti penyelidikan mestilah berpayung universiti kebangsaan. Mesti berpayung kepada itu. Kalau tidak berpayung pada universiti kebangsaan, dia akan macam jadi universiti biasa. Dan ini yang saya ingat lagi dalam Senate meeting pertama Prof. Azlan. Dia tanya, orang bincang, memang hal Scopus, hal apa kita punya ranking timbul kan. Dia pun tanya, ranking ni macam mana kita nak buat? Kita bukan tak penting, tapi mesti ada konteks dia. Konteks inilah yang saya anggap kita harus fikirkan kembali, supaya ada ruang untuk segala perkara yang berkait dengan kebangsaan itu, yang kita anggap penting. Ini baru ciri kedua. Ciri kedua ini menggugat. Kerana apa? Saya juga pernah komen kepada pegawai-pegawai di UKM ni, ada gap antara pegawai kefahaman mengenai universiti penyelidikan ini dengan ahli akademik. Sedangkan tanpa pegawai-pegawai takbir di UKM ni, kita tak boleh bergerak pun di UKM ni. Tapi kita tak ada pun berikan peluang kepada mereka untuk mengangkat kemampuan dan pengetahuan mereka mengenai universiti penyelidikan. Belum saya sebut universiti kebangsaan lagi, universiti penyelidikan. Jadi ada gap. Jadi gap itu diterjemahkan dengan drag. We drag us behind. This is one of the drag that we don't notice. The administrative drag. Ya. Ini bukan nak mengata, nak memburukkan, tapi ini realiti yang saya berhadapan sendiri. Jadi kalau nak banyak contohkan, saya tak kuasa. Banyak sangat contoh, keluar nama bendahari. Balik-balik nama bendahari. Tak usah sebut. Tak adil pada bendahari. Dia dah beria mencari duit untuk kita kan. Kita bila tak dapat allowance sikit dah bendahari. Kalau saya bayangkan, apakah orang paling popular dari segi berapa kali sebut namanya? Bukan misi, bendahari. Tak maaf lah. Jadi saya bayangkan, universiti penyelidikan ni kita kena bawa balik dalam universiti kebangsaan. Di situlah kita nak menyebut ketiga ni. Perkara yang pertama iaitu bahasa. Bahasa Melayu saya anggap hanya sebahagian saja kita capai, iaitu menjadikan bahasa pengantar. Tapi apa beza kita dengan universiti lain? Yang 20 lagi semuanya bahasa pengantar bahasa Melayu. Apa istimewanya UKM? Malah kalau universiti ada tempat lain tu ada, termasuk Lawak Kelantan sekali universiti tu. Bukan hanya bahasa Melayu. Lagi terror pada kita.
Saya pergi universiti, dia ada satu universiti di Pantai Timur, saya tak payah kuliah dalam bahasa Melayu. Saya kuliah dalam bahasa lokal kan. Jadi ini yang saya bayangkan. Kerana ada satu lagi bahagian yang diperlukan, iaitu bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Ini yang kita masih lagi terhege-hege. UKM, bukan, kita tak harap yang lain bukan tugas dia, bukan tanggungjawab dia, bukan Universiti Kebangsaan. Kita, UKM, terhege-hege. Itu sebabnya saya cadangkan, ini saranan lah kan, ya. Saranan saya ialah, ada dua je saranan. Pertama, memasyarakatkan UKM dalam sistem pendidikan negara. Nanti saya huraikan apa saya masukkan. Yang kedua, membina kembali citra UKM melalui projek UKM bercerita. Ini apa pula UKM bercerita? Mengarut je kata dia. Kerana pada saya, citra UKM ialah cerita UKM. It has to be. It cannot be about anything else. Ya. Jadi apa yang saya bayangkan begini. Saya ingat bahawa kalau dari segi bahasa, saya belum masuk ke sini, saya masih lagi nak berbincang sedikit mengenai bahasa. Saya masih menganggap Atma mesti jadi ketua dalam soal ini. Dia mesti ada long term plan untuk mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, bukan sebagai bahasa pengantar, sebagai bahasa ilmu. Dan di situlah penerbit dan Atma sekali mesti bersatu. Kita tak boleh ubah penerbit ni semata-mata untuk money production. Penerbit ni ialah untuk menerbitkan wahana pembinaan ilmu, korpus ilmu dalam bahasa Melayu. Apa dia korpus ilmu tu? Mesti dalam bentuk penerbitan. Dia tak boleh dalam bentuk lain. Dia mesti penerbitan. Tak kira lah online ke, offline ke, tapi penerbitan. Jadi penerbit UKM mestilah sebahagian daripada instrumen ini. Bayangkan, ni saya nak menakut orang lagi ni. Bayangkan siapa nak naik profesor kena tulis satu buku dalam bahasa Melayu dalam bidang dia. Mulalah pening sekarang memikirkan. Kalau kena syarat baru kan, dah lah ada 18 syarat, ada satu lagi syarat baru, iaitu mesti ada buku dalam bahasa Melayu, satu orang tulis, setiap syarat tu mesti tulis satu buku dalam bahasa Melayu dalam bidang dia. Kalau tak boleh, tak usah apply jadi profesor. Di UKM, bukannya di UPM, USM tu hak dia, tapi di UKM kalau nak pakai kebangsaan itu kena. Saya dah tulis, itu sebab berani cakap. Jadi saya ibaratkan ini perkara-perkara ini bunyinya remeh, tapi pada saya bayangkan kalau dah ditulis ada 2,000 lebih buku dalam bahasa Melayu kalau ditulis sekarang oleh setiap pensyarah. Mungkin diturun ke bawah lagi Profesor Madya. Mulalah orang nak naik Profesor Madya risau kan. Tadi saya kata nak naik profesor. Mungkin 5 tahun nak naik Profesor Madya. Kerana pada saya, kita nak mendaulatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, mesti ada korpusnya. Saya baru balik daripada Australia dengan Datuk Naib Chancellor, berbincang mengenai Global Malaysian Studies Network di ANU Australia. Saya ditanya, mengapa you buat center ni di ANU di Australia? Saya jawab, saya senang saja, saya kata, dalam dunia pengajian mengenai Malaysia sekarang ada 2 korpus ilmu, dalam bahasa Inggeris satu, bahasa Melayu satu. Semua yang menulis mengenai buruk baik Malaysia ini dalam web ke, dalam segala jurnal ke, op-ed ke, adalah bahasa Inggeris. Tak ada seorang pun baca majalah ataupun tesis dalam bahasa Melayu yang dihasilkan. Jadi maknanya pengetahuan mengenai Malaysia tidak berasaskan ilmu di Malaysia, tapi ilmu dalam bahasa Inggeris saja. Jadi macam mana kita nak jembatankan itu? Jadi bayangkan seorang mengkritik Malaysia berdasarkan bahasa Inggeris. Tapi saya boleh bawa satu tesis membuktikan segala kritikan dia salah kerana penerbit tesis yang terbaru ini menunjukkan bahawa ini semua tak betul. Tapi orang tak akan rojok dalam bahasa Melayu. Ini dia isunya sekarang. Segala penghuraian mengenai Malaysia berdasarkan tulisan bahasa Inggeris. So there is a poverty of theory and empirical evidence in English about Malaysia. All the great wealth is in Malay, dalam bahasa Melayu. Bayangkan 100 tesis PhD setahun dikeluarkan di seluruh Malaysia mengenai Malaysia dalam bidang sains sosial dan humanities. Bayangkan dalam sains. Ada 100-200 lagi. Yet, it doesn't find a space, tidak diterima dalam mana ruang akademik. Ini yang kita harus perjuangkan. That is part of our perjuangan. Tapi langkah yang pertama kita pun belum buat. Mana nama-nama tesis tu? Tak tahu, belum kutip lagi. So actually, we don't even know what are these theses.
Kita ada perpustakaan, hebat bukan main. Tapi kita tak ada benda tu. Jadi bila saya minta berikan saya senarai PhD thesis USM dalam bahasa Melayu, tak ada. Di UPM tak ada. Pergi UPM adalah. Tapi di mana saya nak cari? Kalau saya peneliti nak jadi expert tentang Malaysia, mana saya nak cari? Di satu tempat, in one stop. Di situlah Atma dengan website dan UKM malaycivilization.com itu boleh jadi ketua kepada semua ini. Kita kena invest lagi dengan malaycivilization.com itu untuk memasukkan korpus ilmu ini. Supaya siapa nak datang UKM ya, nak buat research di Malaysia yang dalam bahasa Melayu, dia tahu mana nak cari data itu, iaitu di UKM. Itu yang kita kena buat. Tapi kita tak buat. Saya tak sempat nak buat. Kalau tak sempat nak buat, duit tak ada. Masa tu. Idea banyak. Angan-angan besar. Duit sikit. Itulah dia masalah. Dan cadangan saya yang dua ni begini. Saya dulu masuk dalam untuk pelan pembangunan pendidikan negara. Saya ambil bahagian, diundang untuk jadi salah seorang ahli dalam itu bersama Tan Sri Wan Zahid menganjurkan dialog nasional. Apa yang saya dapati, dan kita menghasilkan satu minority report. Minority report ni report yang mengkritik report besar. Tapi minority report ni sekarang dianggap sensitif, tak boleh dibaca. Minority report itu mengatakan bahawa sekolah dan universiti terputus. Dalam laporan pendidikan negara itu sebenarnya adalah laporan pembangunan persekolahan. Daripada persekolahan hingga ke rendah sekolah menengah. Tak ada universiti dalam tu. Yang kita habis 20 juta belanja untuk menghasilkan tu. Di mana universiti? Saya dengar baru pagi tadi ada bincang tentang pelan pengajian pendidikan tinggi kan. Jadi seolah-olah universiti dan sekolah itu terpisah. Jadi saya rasa UKM mesti mendahului dengan menggabungkan kembali sekolah dengan universiti ini. Kita ambil satu sekolah, kita angkat satu sekolah yang bagus dan satu sekolah yang sederhana. Kita dekati dengan lebih hampir melalui proses pendidikan, bukan hanya guru tapi ibu bapa dia, komuniti dia. Dan apa yang saya harap daripada proses itu adalah membina imajinasi masa depan setiap murid itu. Dia akan dapat tahu dengan adanya interaksi melawat UKM dan sebagainya, dia tahu bahawa kalau ambil kimia bukan hanya masuk jabatan kimia, boleh farmakologi, boleh macam-macam perubatan. Ini imajinasi ini tak ada. You tanya form 3 tak ada imajinasi ini. Tingkatan 3. Dia tak ada imajinasi itu. Dia kena pergi masuk ke sekolah asrama baru ada. Jadi pada saya, sekolah luar bandar ini, kita kena fokus itu. Dan saya rasa pihak IPTTN sedia membantu ni dalam soal ini. Untuk membolehkan kita mencari penemuan ini. Kerana dengan sendirinya nanti ada 1-2 sekolah ni dia tak nak pergi ke London, Oxford, Cambridge, tak ada. Dia tahu UKM. Mana universiti? UKM. Oxford, mana tu? Kata dia. Cambridge? Itu nama kereta, kata dia. Ini yang saya bayangkan dan saya hendakkan. 20 tahun akan datang, murid-murid sekolah tu dia tahu UKM je. And we have something to offer. We really have something to offer. Kita sebenarnya ada benda yang kita nak berikan kepada para pelajar ini. Itu yang penting sekali. Jadi ini kita boleh fikirkanlah macam mana nak dioperasikan. Tapi boleh. Dan di sinilah Haji misalnya, we have to go beyond just syarikat, komuniti kecil, the whole community. Jadi maknanya kita mensosialisasikan satu kampung itu. Ya? Saya tak adalah nak mandang Imran kan, tapi terpandang tadi pula. Bila sebut ni terpandang Imran. Terpandang. Jadi pada bayangan saya, kalau kita boleh fikirkan lagi dengan mendalam isu ni atau strategi ni. Yang kedua yang menaik citra UKM. Kita sekarang ada satu entiti dinamakan Pusat Citra UKM. Jadi saya tanya, tu isi apa citra UKM ni sebenarnya? Jadi bila dia jawab, saya baru jelas bahawa kita masuk universiti ni, kita tak fikir UKM, kita masuk jabatan, kita masuk fakulti, pensyarah pun masuk fakulti, ingatkan jabatan. UKM, itu belum tak penting. Kita tahu apa kursus dalam jabatan, mana bilik saya, parking kat mana,
Benar-benar ni. Jadi maknanya kefahaman mengenai UKM itu tidak ada. Kalau ada pun hanya bayang-bayang je. Bila sekali convocation, ramai-ramai berduyun pergi, baru ingat ni UKM. Jadi pengertian UKM itu bukannya hanya bayang-bayang yang kabur-kabur bila siang timbul, datang malam gelap hilang. Sebenarnya citra UKM itu lebih pada itu, iaitu memahami dan menghayati apa dia pengalaman kebangsaan itu. Di sinilah saya cadangkan apa yang saya katakan, malah dah ada ni UKM bercerita tu, maksudnya we have to know, kita kena tahu semua cerita ni, latar belakang. Tadi saya tengok Datuk Hud ada kat belakang, mungkin dia dah jalan, takut saya bagi dia kerja kan. Ini orang yang 40 tahun duduk UKM ni, sekarang ni hadiahnya hanya untuk 30 tahun. Saya dengar yang 40 tahun pun dia nak bagi hadiah. So I'm looking forward to that lah kan. So jadi saya bayangkan, these are values that we have. Inilah dia pemegang nilai kebangsaan itu. Kalau Datuk Bisi kata apa dia pendaulat dan nilai kebangsaan itu, siapa dia? It is embedded, tersirat di dalam setiap in the individual body of these people. And this individual body, they have to come back here. Itulah dia dimulakan dengan memanggil alumni itu. Itu satu langkah. Tetapi pensyarah ramai lagi. Walaupun dah jadi ke Terengganu, ke Kelantan, ke mana, tapi sebenarnya mereka bertapak di sini, tumbuh di sini, dan benihnya di sini pun ditanam. Kemudian jadi pensyarah, jadi profesor, pergi ke membina universiti lain. Saya ingat lagi daripada jabatan saya, jabatan antropologi, sosiologi UKM ni. Berapa orang jadi dekan, berapa orang jadi VC, keluar. Berapa orang jadi timbalan naik chancellor. Dari satu jabatan yang kecil, sekarang dia dah Papa Kedana jadinya. Sebab apa? Yang bagus dah keluar. Marah Mimi pada saya. Sebabnya saya terpaksa bantu jabatan itu. This is the cerita yang sebenarnya. Ini dah yang kita kena bercerita itu. Bercerita macam mana sebenarnya kita merintis universiti lain, bukan hanya UKM. Sumbangan kita merintis universiti lain. Termasuk Fakulti Perubatan USM, UPM itu semua orang UKM buat. Tapi oleh kerana dia dah pindah, kita tak sebut lagi dia. Sebab apa? Dia dah pindah. Macam bercerai kan? Tak boleh. Kita kena panggil dia balik, menceritakan bagaimana pengalaman UKM itu dipanjangkan, dibesarkan, dikuatkan di tempat lain. Dan diluaskan lagi. Ini tak ada orang dengar. Jadi kesudahnya pensyarah-pensyarah muda ni, minta maaf lah, bila dia datang dia tak tahu ni semua. Dia tahu lama ni kita dah lebih pada pukul 4 patut balik. So dia mikirkan adalah hal-hal penting pada dia kan. Itu saya tak boleh salahkan. Sebab dalam cakrawala pemikiran dia tu, dia tak ada tu. Dia itu macam dulu, kalau saya ingat macam kereta dulu lah. Kereta dulu semua di skru kan. Sekarang dia pakai klip je. Jadi pensyarah ni macam klip je. Dia klip je kat universiti ni. Lepas tu tanggal klip kat universiti sana. Macam sama je. Macam Proton kan. So this pensyarah is no different than all the little spare part of the car being clipped everywhere. Itu sebabnya kebangsaan tu tanggal. Mudah unclip. Ini yang saya bayangkan. Jadi sebagai kesimpulan, saya bertanya pada diri saya. Kita dulu ada mengilhamkan apa? Mengilhamkan harapan, mencipta masa depan. Itulah cogan kata Universiti Penyelidikan. Sesuai dengan keperluan Universiti Penyelidikan. Sekarang ni kita ada satu istilah baru, kalau kita nak kembalikan Universiti Kebangsaan sebagai Universiti Kebangsaan, di mana Universiti Penyelidikan adalah sebahagian atau konten dia, maka yang besar sekarang ialah UKM Pendaulat Amanah Negara. Bawah tu barulah. Apa tu? Saya pun tak ingat lah masalah dia. Saya terlalu tiap hari nampak tu besar tepi kat rumput tu, padang rumput tu. Padang agut, padang sokan tu. Jadi kita kena tukar. Label tu kena tukar. Besok kalau sempat, malam ni, okey, arahan TNC, okey. UKM Pendaulat Amanah Negara, bawah tu baru bubuh mengilhamkan harapan. Lepas tu masa depan. Ingat, saya masa depan je ingat.
Itulah yang saya bayangkan apa yang kita harus lakukan, dan itulah tafsiran saya bila istilah UKM Pendaulat Amanah Negara ini digunakan. Sekian, wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis menjemput dan mempersilakan para hadirin untuk memajukan sebarang persoalan kepada Profesor Ulung kita berkaitan tajuk bicara pada hari ini. Dengan ini majlis dibuka untuk sesi soal jawab. Saya ingin bertanya, adakah saya seorang pengkhianat bangsa ataupun adakah saya seorang pengkhianat bangsa ataupun orang yang tidak mempunyai negara bangsa? Sekiranya anak saya sendiri, 2 orang, saya hantar di sekolah swasta, bukannya sekolah kebangsaan. Sebabnya dunia realiti yang berlaku dalam masyarakat kita sekarang ni, kalau kita bekerja pun, kalau kita berada di pengurusan tertinggi, di peringkat lembaga pengarah, mereka tidak bercakap bahasa Melayu. Satu. Yang kedua, adakah pelajar-pelajar kita terkejar-kejar untuk memilih Universiti Kebangsaan Malaysia sebagai pilihan dia yang pertama? Jadi dengan 2 benda ni, konsep kenegaraan, kebangsaan tu, rasa saya masih lagi tercari-cari. Dan kalau kita tengok orang-orang muda kita pun, dari segi tahap kefahaman kenegaraan dia pun, saya rasa adalah sangat rendah. So minta Profesor komen. Cik, boleh perkenalkan diri ya? Saya Muhammad Taib bin Ismail. Okey. Bukan orang UKM. Terima kasih. Kita mesti tahu orang yang dari bukan UKM ni. Saya jawab beginilah. Pada saya, pilihan peribadi itu saya tak dapat nak masuk campur lah. Ada orang tak nak hantar sekolah pun, saya tak campur. Namanya homeschool. Dulu memang tak hantar langsung. Orang asli banyak tak hantar sekolah, tapi dia tak panggil homeschool, jungle school. So jadi pada saya ini pilihan peribadi. Yang pertama itu pilihan peribadi. Yang kedua itu berkait dengan meluasnya tidak kefahaman masyarakat mengenai konsep negara, konsep bangsa. Itu pada saya memang ada keraguan dari segitu. Dan keperluan dunia melalui globalisasi itu memang tak dapat dielakkan, menggunakan bahasa Inggeris dan sebagainya. Jadi kita ada 2 strategi. Satu, nak mempertahankan apa yang kita ada supaya identiti kita ni kekal, ataupun kita mahu identiti kita tu disulam dengan yang baru ini. Jadi terpulang. Soalan saya, tengok di depan Dekta, Tugu tertulis Falsafah Universiti. Apa nak jadi tu? Dia masuk dalam citra yang kita sebutkan ini. Apakah dia mengilham masa depan, atau dia bawa ke belakang, atau satu yang nitro, atau apa sebenarnya? Okay. Itu yang ada di depan. Okay. Sebab penciptaan falsafah universiti dulu, pertengkaran, polemik cukup hebat nak melahirkan itu. Sekarang di mana dia? Dulu saya nak komen Tugu dulu. Apa perlu Tugu? Mana asal Tugu? Tugu ini adalah sebahagian dari ilmu kolonial. Kerana dalam menentukan kedudukan sebuah negara kolonial itu, penjajah itu akan pertama mengubah historiografi dia, mengubah sejarah kefahamannya. Kedua, mengadakan survey. Survey itu maknanya menjalankan bukan survey orang, survey mengenai pokok flora fauna. Jadi itu sebabnya di Malaysia ni dan atau di mana negara pun, every time we step somewhere, dia ada nama Latin. Tergantuk kepala kat pokok tu ada nama Latin. Tergantuk sini ada nama Latin. Tak ada, datuk saya dulu nama Latin. Tapi ada satu benda yang nama Latin yang saya suka. Durio zebitinus nama dia. Durian. Yang ketiga ialah census. Itu kalau di Indonesia tak boleh cakap perkataan ni, tapi di Malaysia boleh. Namanya banci. Banci itu buat apa? Dia bukan hanya bilang orang, dia mengkategorikan Melayu. Siapa Melayu? 1, 2, 3. Siapa Cina? Siapa India? Tiba masalah, Melayu tak, India pun tak, Cina pun tak. Macam mana nak letak orang ni? Others. Jadi ada kotak yang keempat namanya others.
Soalnya boleh tak saya beralih daripada others ke Melayu? Tak boleh. Jadi ini satu lagi mengkakukan keadaan sosial yang kita ada. Keempat namanya museologi. Museologi ini kita ada taman negara, kita ada zoo negara, ada museum negara. Ini semua exhibition. Kemudian botanical garden. Ini semua adalah warisan daripada kolonial, bukan hanya British tapi juga Perancis dan sebagainya. Jadi kalau you pergi ke Singapura, botanical garden. Kat Kuala Lumpur, lake garden. Dah tak ada lagi dah, tinggal lake je, garden tak ada. So jadi maknanya apa? Kemudian yang penting ialah tugu, mengingati hero, mengingati perkara-perkara penting. Ini dijelmakan dalam bentuk tugu. Kemana you pergi dalam seluruh Malaysia ni pekan tugu. Yang kedua je jam dekat railway station. Pasal masa tu orang tak pakai jam, jadi diingatkan. Ting, bunyi kuat, pukul 4. Kata dia. Pasal orang semayang pun dia tak pakai jam. Dia tengok bayangan daripada pokok dan sebagainya. Jadi ini penting ni, perubahan-perubahan ini dalam cara kita berfikir dan menyampaikan. Jadi tugu yang kita ada di depan itu adalah mengambil konsep daripada mengatakan bahawa tugu itu adalah memperingatkan kita apa yang berlaku. Ataupun untuk melahirkan UKM ni, kita ada tugu kita. Tak adalah gambar macam tugu negara, tapi tugu kita dalam bentuk menghuraikan falsafah UKM itu. Jadi soalnya, kita tahulah tugu negara macam mana kedudukannya. Tugu ini bukan sebahagian daripada masyarakat ini. Kita tak besar dalam tugu. Kita terpaksa dari Jahanam naik bas pergi tengok tugu negara. Saya ingat lagi, muntah-muntah pergi tugu negara. Pasal melalui Bukit Butus daripada Kuala Pilah ke Seremban. Nak pergi tengok tugu negara, zoo negara, semua nak ditengok. Jadi benda ni bukan dalam masyarakat kita. Tapi itu sebabnya bila saudara bincang tentang itu tadi, saya kata, dalam fikiran saya kata, pernahkah kita berbincang di Malaysia mengenai tugu negara? Tugu ni tidak diterima atau tidak mendapat perhatian. Jadi apa yang ditulis atas itu pun kita tak baca. Ini isunya, bukan soal kita tak bersetuju. Yang baca tuannya yang baca tiap hari. Lalu situ sambil traffic jam tu. Jadi pengupasan itu yang kita tak buat. Itu yang tuan maksudkan tadi. Betul, saya tidak ada masalah dengan itu. Tapi asosiasi kita dengan konsep tugu itu mungkin bukan dalam bentuk tugu. Mungkin kita kena bubuh kat papan letrik tu, supaya orang lalu ingat. Jadi ini exposure lah. Kemudian kita cetak dalam mana buku pun ada benda dalam tu. Tapi orang tak baca. Sebab ada gambar sebelah tu cantik. Dia tak baca tu. Tengok gambar tu dulu. So kadang-kadang kita bunyinya remeh apa yang saya bincang. Tapi sebenarnya pokok yang saudara cakap tadi itulah perkara pokok. Jadi ini yang saya rasa UKM bercerita itu penting. Untuk menceritakan bahawa ini perkara-perkara yang penting yang harus kita beri perhatian. Ya. Ada lagi soalan? Saya Razak dari Jabatan Chancellery. Keprihatinan saya ialah tentang kelestarian UKM pendaulat amanah negara itu. Sebab seolah-olah kita ada kecenderungan apabila berlaku perubahan kepimpinan, perkara yang besar sebegini mungkin akan diubah ataupun berubah. Dan persoalan saya itulah tadi sebenarnya, soal kelestarian dan bagaimana ia dapat dihayati secara menyeluruh oleh seluruh warga UKM untuk didukung bersama. Itu saya tahu. Inilah proses yang paling sukar. Kalau you tengok halaman 18, 19 sebelum tu ada saya sebut bagaimana personality boleh merubah banyak perkara. Tapi ada batasannya personality ini. Ada batasan. Kuat mana pun personality, kita tahu bahawa kalau ada kelompok-kelompok yang boleh berdebat, membukakan, bercakap, university is the home of argument. Banyak tempat. Di Senate boleh, di MKB boleh, dalam seminar yang dibentangkan mana-mana pun boleh. Siapa nak tahan? Tapi adakah kita ambil kesempatan itu untuk menyuarakannya? Ini yang saya bayangkan. Kelestarian itu bergantung kepada kualiti dan juga kemahuan para pensyarah sendiri, ahli akademik sendiri untuk membangkitkannya. Kita tak boleh tunggu orang luar. It must be from inside. So kalau saya tak setuju, saya timbulkan, tapi beralasan dan beradab. Itu yang penting. Tapi adakah kita buat itu? Peluang banyak. Tak payah saya naik motosikal round UKM
dengan 3,000 orang buat spanduk, tak payah. Saya datang buat satu surat je saya hantar pada BC. Ni pandangan saya. Cukuplah. Tapi adakah orang menghantar itu? Dia hantar banyak laporan kalau boleh dalam social media. Pada saya, the BC is always waiting for all sorts of comments kan, untuk mendapatkan pandangan bagaimana. Sebab dia pun sendiri sebagai individu, dia tak boleh tengok semua. Kepimpinan, all the Naib Chancellor, Timbalan Naib Chancellor tak boleh nak perhatikan semua perkara. 28,000 pasangan mata memerhatikan 5 orang. Bayangkan, mana yang lebih kuat? 28,000 pasangan mata. Bukan yang 5 orang itu. Jadi tanggungjawab itu pada kita. Jangan sekali-kali kita abaikan tanggungjawab itu dan letakkan, longgokkan atas kepala pemimpin saja. Tak boleh. And then it's not democratic. Dan kita cakap nak demokrasi, mesti adil, academic freedom. Part of academic freedom is complaining what you don't like about the academic system, about university dan sebagainya. Saya rasa ada, ruang tu ada tak? Tapi ada tak kita gunakan? Itu isunya. Ini sebabnya saya nak katakan UKM bercerita. Itu sebab dulu saya tak kuasalah. Kalau saya baca Saudara Rahman Embong punya tulisan dulu, takut saya baca masa saya undergraduate dulu. Dalam majalah dia, The Truth kata dia. Saya pun baca pun risau saya. Tapi bisi-bisi baca risau juga. Macam mana saya ingat lagi bila satu orang civil servant nak jadi VC UKM. Protes kami besar lagi orang UKM ni. Kalau yang ingatlah, masa Jalan Bantai lagi, belum ke sini. Tak jadi dia. Itu personality tu. Kuatnya UKM tu. Dia boleh tolak tu pilihan kerajaan tu. Tak tolak sekarang kan, tapi dulu boleh tolak. Jadi kekuatan tu dari kekuatan dalaman, bukannya datang daripada luar. Kelestarian tu datang daripada dalam yang kita bina. Itu saya punya pandangan lah. Saya melihat bahawa UKM semakin terbabas. Dah macam menyibas pula nampak. Terbabas dalam erti kata tidak menjadi denut masyarakat lagi lah. Tidak mementingkan masyarakat tetapi mementingkan pangkat, darjat dan sebagainya. So I think we have derailed from the right track. To some extent we have the role to play as a young scholar, leading scholar dan sebagainya. Bagaimana nak membawa citra UKM apabila hubungan antara alumni dengan UKM itu tidak terbina? Itu satu. Kedua, saya ingin sarankan bahawa UKM perlu menjadi tonggak kepada menasihati kerajaan dalam, kerana kerajaan ini sekarang banyak institut di kebanyakan kementerian, dan kebanyakan institut yang saya mengkaji dan membuat pemerhatian, mereka ni sangat tenat, sangat nazak. I give you example, Institut Sosial Malaysia. Dasar Sosial Negara 2003, 11 tahun belum ada semakan. Sehingga hari ini kita menambah semakin banyak bilangan penjara dan pusat seranti. Itu menunjukkan kelemahan Institut Sosial Malaysia. So di mana peranan UKM untuk membantu institut-institut negara yang nasak? Terima kasih. Saya tak nak jawab yang akhir itu sebab apa Kang? Institut Sosial Malaysia ni memang ada masalah. Itu kita tak dapat elakkan kerana dia menjadi institut, bukannya institut pendidikan yang bebas tapi sebahagian daripada kementerian. Jadi dia hanya boleh buat pendidikan berdasarkan itu, dan yang paling penting sekali lah saiz bajet dia. So jadi itu menentukan kemampuan. Saya rasa pertamanya tentang UKM tergelincir ke, terbabas ke, I think that is a perception I partially accept. And in fact saya nyatakan tadi, kalau kita nilai, tapi kita nak kata terbabas tu kita kena ada, kalau kereta api derail ni mesti ada rail dia. Mana rail dia? Tapi kita sekarang ada double rail, jadi derail yang mana ni? Ni kita kena bincang. Kalau dia tak derail, dia apa? Slowing down. Jadi ni imajinasi dan anomaly, example yang kita nak gunakan. Pada saya gunakan 3 universiti kebangsaan, ada 3 ciri yang menyatakan universiti kebangsaan. Di mana dia terjauh, dekat, sesuai, selesai, tercapai. Boleh kita kata terbabas, boleh kita kata macam-macam lagi label, tapi we must be based on some basic
benchmark. Baru adil. Adil pada UKM, adil pada diri you sendiri. Kalau tidak, you tak ada beza dengan komentar-komentar yang dikeluarkan dalam blog tu. Itu yang pertama. Yang keduanya berkait dengan proses institut menginstitutkan ini. Ya? Banyak sangat institut kan. Sebenarnya yang UKM pun banyak institut. Tapi terpaksa pula kita dah kurangkan, kita restructure dan sebagainya. Sebenarnya institut penyelidikan ni adalah timbul dari kegairahan R&D dalam negara kita. Dan kita merasakan dengan adanya research institute sebagai satu instrumen, kita boleh menyelesaikan banyak perkara. Tapi ada pihak yang menggunakan institut ini sebagai ruang untuk naik pangkat. Itu tak dapat dielakkan dalam keadaan-keadaan tertentu. Itu sebabnya di pusat pengajian tinggi ada dua jenis institut. One is bottom up, one is top. The other one is top down. Bottom up maknanya you perjuang bawa senet, bawa jatuh kasih akademik, lulus tidak you hujah sampai kementerian, kena tembak lagi, balik, pergi balik. Institut ni yang agaknya yang lama bertahan. Sebab dia faham apa dia nak buat. Tapi bila institut top down, habis duit, habis institut. Kerana minat dah tak ada lagi. Jadi ini yang satu ketika dulu, mana Saudara Yusof, Institut Hadari kan. Pada satu ketika dulu pernah kita bertanya, bagaimana lama Hadari ini nak bertahan? Rupanya dia banyak duit, tak apalah dia bertahan. So kan? Tapi saya bayangkan sukar juga Saudara Yusof nak mempertahankan itu, nak mencari ruang baru dan sebagainya. Kerana ditinggalkan justifikasi itu dengan satu perkataannya, Islam Hadari, you carilah sendiri. Nasib baik ada orang saya yang berani menjalankannya. Kalau bagi sains sosial tak tahulah saya itu apa jadi ujungnya. Tapi yang pentingnya sekarang ialah inilah semangat pembentukan institut itu macam mana. Jadi kita kena timbang balik apa yang kita perlukan. Itu sebabnya dari waktu ke waktu ada penilaian semula, restructuring. Ini memang tak dapat dielakkan. Jadi pada saya sangat optimistik tentang Malaysia. Jadi bila Sajid tadi pesimistik, pening kepala saya sekejap. Macam mana ni? Apa salah saya mengajar dia ni? Saya kata. Tapi tak apa, student saya macam tu lah. Agaknya kerana saya mengajar dia berfikir macam tu, dia akan memikirkan perkara-perkara kerana sayang, bukan kerana benci. Itu dia yang penting. So Alhamdulillah, terima kasih. Saya ingat satu tepukan yang lebih gemuruh untuk Prof. Datuk Ulong. Satu kupasan yang begitu menarik, mendalam, yang kemungkinan some of them saya sendiri mungkin tak terfikir sebelum ini. So kita ucapkan berbanyak terima kasih, dan coretan Datuk dalam teks yang disediakan itu mungkin boleh dapat kita dalami lagi di dalam perbincangan dan juga penghayatan this issue pendaulat amanah negara ni. Saya menganggap bahawa this is not the closure of 2014, tetapi satu mood yang dibawa ialah di mana bila di hujung tahun kita membuat satu imbasan balik sepanjang tahun apa yang kita telah laksanakan. Lazimnya kita bergerak bertahun-tahun dari tahun ke tahun. Kadang-kala kita mengambil masa yang terlalu lama untuk lihat balik ke belakang. Dan saya menganggap bahawa kupasan hari ini satunya ialah sebagai satu imbasan balik kepada setahun yang lalu. Dan ada sedikit coretan juga yang diedarkan, mungkin boleh lihat. InsyaAllah akan ada keluar satu lagi yang mungkin berbentuk lebih kepada suara hati. Yang kita ingin melihat ke manakah universiti kita akan bergerak. Bagi saya sebagai pendaulat amanah negara, saya ringkaskan bagi saya ialah apa jua yang diperlukan, apa jua permasalahan, apa jua gundah gelana negara ini, mestilah juga gundah gelana kita. Risaunya bila ahli akademik terpisah daripada negara ini. Keduanya, apa jua kecemerlangan, apa jua kejayaan, apa jua kehebatan negara ini, mestilah dikaitkan dengan universiti ini. Kalau tiada kaitan, berarti terpisahlah kita daripada sebuah negara yang membina universiti ini. Dan ketiganya, apa jua harapan negara ini, apa jua citra negara ini,
apa jua keinginan negara ini juga seharusnya menjadi harapan, keinginan, citra yang kita pegang kuat. Jadi dalam apa jua konteks yang kita ada, apa jua konteks ilmu yang kita bawa, apa jua konteks tugas kita sebagai warga UKM, saya percaya itulah yang menjadikan kita sebagai sebagai kita sebuah universiti yang mempunyai amanah yang besar. Dan saya mengharapkan juga bukan saja imbasan 2014, tetapi juga supaya kita budaya. Mungkin dalam konteks kalender yang biasa kita gunakan, menjejak 2015, apakah harapan dan apakah yang akan kita sasarkan, apakah yang akan kita bawa ke 2015. This is the time, pada saya inilah ketikanya, Disember 2014, kita semua membuat imbasan dan kita juga mula melihat kepada tahun yang mendatang. Jadi saya telah minta semua dekan-dekan, pengarah-pengarah institut membuat proses ini. Dalam proses yang begitu mudah, pengurusan universiti minggu lepas kita telah dalam kumpulan yang kecil, kita juga membuat imbasan dan meletakkan apa yang kita katakan sebagai the grand challenge untuk 2015. Cabaran perdana, kata Prof Imran. Kalau kita guna perkataan itu berarti Prof Imran lah yang pegang dia punya pattern dia. Berarti kita melangkah ke 2015 dengan cabaran yang besar supaya kita nanti insya-Allah 2015 Disember kita akan mengimbas balik apa yang kita cakap hari ini. Jadi saya ingat saya sudahi di situ. Saya ucapkan terima kasih, bagi saya satu lontaran yang hebat dalam suasana yang berbeza, pusing kanan tak kena, pusing kiri pun tak kena. Ya, dan satu saya tengok kehadiran yang begitu menarik. Insya-Allah tahun ini kita berjaya mengadakan sesi bicara persada ini 13 kali. Pastinya kita akan teruskan lagi dengan sesi-sesi yang lebih hebat insya-Allah, supaya UKM menjadi benar-benar pendaulat amanah negara, bukan terpahat di padang, bukan terpahat di buku, tetapi terpahat di hati dan juga tindakan. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Pengerusi Lembaga Pengarah UKM Pakarunding, Profesor Insinyur Dr. Muhammad Marzuki Mustafa untuk menyampaikan cendera kenangan. Dipersilakan. Terima kasih Yang Berbahagia Profesor. Sekali lagi majlis mengucapkan jutaan penghargaan kepada semua yang hadir dalam menjayakan bicara persada ini. Izinkan saya untuk memaklumkan di sini di mana bicara persada ke-14 di bawah tajuk Buli di Sekolah, Igawan atau Realiti akan diadakan pada 17 Disember 2014 Rabu jam 2.30 petang di Persada Chancellery ini. Semua hadirin dijemput hadir bersama. Semoga apa yang kita lakukan ini diredai oleh Allah, hendaknya bertemu kita lagi di bicara persada yang akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.